مباركة من عند الله عز وجل ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni masih lagi dapat sama-sama pada bulan ini dapat sama-sama untuk kita meneruskan perkongsian kita, pengajian manhaj kita, pengajian tafsir kita, menambahkan ilmu, menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, menambahkan keyakinan kita kepada Allah, kepada agama Allah, Islam, kepada nubuwah dan tauhid dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang keduanya, salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rujukan kita, teladan kita, role model kita, dalil kita, rujukan kita dalam kehidupan kita dan setiap tindak tanduk kita. Dan yang ketiga, terima kasih kepada pihak Teratak Hadis atas penganjuran kelas pada malam ini. Dan insyaAllah malam ni kita akan masuk tafsir surah Al-Baqarah ayat 25 yang bagi saya mungkin agak menarik pada malam ini kerana kita akan menyentuh tentang sisi-sisi syurga. Jadi syurga ni tajuk yang kita, kalau tanya saya tak boleh berlaku adil. Kalau buat kelas hari ni kita nak cerita pasal syurga, tak cukup masa dia. Kita perlukan satu lagi kelas yang khas, mungkin 2 kelas atau 3 atau 1 kelas yang menceritakan tentang sisi-sisi syurga. Di mana daripada seseorang tu masuk pintu syurga sehingga dia dapat tempat duduk dan lihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ada perbezaan pandangan tentang melihat Allah. Riyadullah ni dia ada sedikit perbezaan pandangan dan sebagainya. Kemudian kepada bazar pada setiap hari Jumaat, kemudian kepada apartmen yang Allah SWT beri pada penghuni syurga, kemudian kepada kenderaan dalam syurga iaitu kuda yang ada kepak dan sebagainya. Ini semua yang kita perlu adakan satu kelas khas lah kalau kita nak berlaku adil terhadap tajuk syurga tu sendiri. Sebab tajuk syurga ni sangat-sangat menarik. Bagi saya dia memotivasikan kita untuk menambah amal. Sebab kita memang nak masuk syurga, tapi kadang-kadang kita tak nampak gambaran tu. Okey, insya-Allah. Baik, seperti biasa saya akan tengok dululah kita punya kehadiran, insya-Allah. So kita ada Tuan Abdul Nasir Ismail, Afham, Ahmad Fauzi, Arfah Bukhari, Cik Rokia, Lila Dais, Mariam, Muhammad Rozi, Muaz, Muhammad Adli, Muhammad Umar, Nur Ayah, Nur Hazilah, Nur Liana. Jadi tuan-tuan, puan-puan, terima kasih yang hadirlah pada malam ni, insya-Allah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dan konsisten lah. InsyaAllah saya cuba nak buat kelas ni menarik sebab kadang-kadang saya punya nota ni panjang lah. Kadang-kadang saya bawa video, kadang-kadang saya bawa gambar dan sebagainya. Okey, InsyaAllah kita pergi kepada kita punya kelas. Saya share dulu kejap. Baik, suara saya clear Dengar suara saya ke perlahan ke? Alhamdulillah clear Ustaz. Clear Alhamdulillah. Baik. So siapa yang ada dapat slide dalam grup WhatsApp tu boleh tengok lah. So
agak panjang, mungkin ada yang part-part saya akan skip lah. Tapi benda-benda yang menarik macam syurga dan sebagainya, kita akan cuba beri penekanan sedikit. Sebab ini adalah tema pada malam ni lah. Baik, insyaAllah ayat 25 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita semua orang-orang beriman, kita kena dengar ayat ni. Allah SWT beri perintah wa basyiri, dan beri kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tapi berlainan hakikatnya, dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini gambaran syurga, kita sebut description atau deskripsi syurga dalam keadaan ringkasan lah yang Allah SWT ringkaskan. Dalam ayat ni Allah SWT sebut tentang makanan, tentang pasangan dan tempat, yang mana sangat-sangat sinonim dengan kita lah. Kita kat dunia ni memang kita cari makanan, dan kita cari pasangan, dan kita cari tempat untuk kita tinggal. Tapi di syurga sana lebih indah lah. Baik. Jadi hubungan ayat, jadi kalau tuan-tuan ikuti kelas yang lepas, dalam kelas yang lepas kita ada baca tentang ayat 24 yang mana berkenaan dengan janji ataupun azab neraka kepada orang yang tidak dapat akur dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita boleh baca secara cepat lah. Kita nak recap ayat tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu-batu. Berhala, dalam kurungan berhala, batu-batu ni berhala lah, iaitu neraka yang disediakan untuk orang kafir. Jadi kita ayat ni Allah SWT sebut Allah memberi azab sebelum tu. Dan ayat-ayat sebelum tu pun Allah SWT cabar untuk bawa satu ayat Quran, untuk bawa satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Jadi cabaran ni masih terbuka, masih lagi berjalan. Tak ada orang yang mampu lagi bawa satu surah ataupun beberapa ayat dan sebagainya. Cabaran ni masih lagi berjalan. Dan kemudian dalam ayat 25 ni Allah SWT masuk kepada syurga. Jadi kita tahulah neraka dan syurga ni dia selalu dibandingkan, selalu dijadikan pairing ataupun pasangan. Bila Allah sebut neraka akan ada syurga, sebut syurga akan ada neraka dan sebagainya. Okey. Konteks ayat. Jadi kita kena tahu konteks dia. Ayat ni dalam surah Al-Madani, surah Madaniyah. Jadi surah Madaniyah ni berlaku iaitu turun selepas Nabi berhijrah. Jadi dalam keadaan Nabi berhijrah ni, Nabi dah berinteraksi dengan orang-orang yang ada juga ilmu tentang syurga dan neraka. Sebab kalau kita ingat, Nabi di Mekah, mereka ni tak ada konsep syurga neraka. Tapi bila pergi ke Madinah, ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni dia ahlul kitab. Jadi ahlul kitab, mereka ni pegangan mereka percaya mereka ni adalah golongan ahli syurga. Kan mereka kan selalu sebut, we are the chosen people kan, the people of God. Israel, kalau kita tahu Israel maksudnya hamba Tuhan kan, hamba yang dikasihi Tuhan, Israel. Macam Abdullah, hamba Tuhan juga. Okay? Jadi orang Yahudi di Madinah ni dah ada konsep dah syurga neraka ni. Jadi bila Nabi SAW sampai di Madinah,
Nabi berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, kadang-kadang masuk kepada isu mereka ni cuba nak test ilmu Nabi. Mereka cuba nak uji Nabi. Betul ke Nabi ni seorang Nabi ataupun Nabi ni seorang Rasul yang ditunggu-tunggu oleh mereka ni. Jadi mereka test. Jadi mereka tanya apa makanan dalam syurga, apa benda ini, macam mana syurga, cuba cerita pada kami syurga macam mana. Padahal mereka dah dapat dah gambaran tu dalam kitab mereka. Jadi ini antara dia punya konteks ataupun latar belakang berkenaan dengan ayat ni lah. Jadi kalau kita baca kat sini, ayat ni termasuk daripada awal surah Al-Baqarah, diturun semasa Nabi awal sampai di Madinah. Ketika itu Nabi berhadapan dengan kelompok Ahlul Kitab yang mempertikaikan kenabian. Jadi kita boleh nampak lah, itu dia punya latar belakang. Memandangkan ahli kitab merasakan mereka ni bangsa yang mulia, mereka memandang hina kepada orang-orang Arab yang memeluk agama Islam. Jadi mereka, orang-orang Yahudi ni, bila Nabi SAW sampai ke Madinah, kenapa mereka tak masuk ke dalam Islam walaupun terang-terang Nabi tu ada tanda-tanda yang dinyatakan dalam kitab mereka ni? Rupa-rupanya sebab mereka pandang orang Arab ni bangsa yang hina. Jadi mereka tak nak masuk, tak nak bersama orang-orang yang hina. Jadi itu yang Allah SWT sebut tu sebagai golongan sufaha, orang-orang yang akalnya kurang, yang bodoh lah, dalam kurungan bodoh lah, maksud dia. Iaitu kurang pendidikan, kurang ilmu, tidak pandai dan sebagainya. Baik. So kita skip. Okey, kita tengok tafsir ayat. Jadi kita akan tengok potongan yang pertama, wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Apa maksud dia? Jadi kita bawa 3 terjemahan. So Syekh Abdul Wahab Basmih, almarhum Syekh Abdul Wahab Basmih, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang kita baca tadi. Hamka dia menarik sikit. Sebab dia guna macam kata perintah. Dia kata, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Manakala Quraisy Syihab, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi tiga-tiga ni semua pakar bahasa Arab lah, kan? Jadi kita tengok terjemahan mereka macam mana, kan? Cuma yang menariknya Hamka lah. Sebab Hamka ni dari sudut konteks kataan tu, akar kataan tu dia terjemah dengan tepat lah. Sebab dia beritahu ia bermaksud memberitahu kepada orang beriman bahawa mereka seharusnya gembira dengan sebab keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan. Ini adalah terjemahan yang dikemukakan oleh Syihab dan Abdul Wahab Basmih. Jadi kalau kita tengok ini, terjemahan Hamka lebih tepat lah. Sebab dari sudut akar perkataan tu, basyiri tu maksudnya gembirakanlah. Macam ada kata perintah lah, fi'il amar. Basyir. Okey. Perkataan basyiri ni, basyiri ni, dia ada maksud lain juga. Kulit manusia juga disebut sebagai basyir. Okey. Kenapa bila sebut basyir ataupun basyar, dia ada kaitan dengan kulit? Sebab kita kena tahulah apa fungsi kulit. Kulit ni dia adalah satu deria untuk kita rasa nikmat atau azab. Okey, sebab tu ada reseptor, kan? Kalau kita belajar sains, dia ada reseptor, ada pain receptor, ada heat receptor, cold receptor dan sebagainya. Kita boleh rasa panas, boleh rasa sejuk, boleh rasa sakit kalau dicubit ataupun dipukul dan sebagainya. Jadi kulit ni dia macam seperti satu diri atau alat untuk rasa nikmat atau azab. Okey. Jadi bila Allah SWT sebut gunakan perkataan basyir, dia ada macam berkait sikit dengan kulit lah. Ini kerana kulit manusia boleh berubah ketika mereka mendapat berita gembira. Kita boleh rasalah perubahan pada diri kita bila rasa gembira dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata apa, bila kita rasa macam bulu roma terangkat dan sebagainya, itu semua yang kita rasalah. Dia macam satu keadaan yang mana ada memberi kesan kepada kulit kita lah. Okey, dalam Al-Quran, kataan basyir bukan sekadar untuk memberitahu berkenaan nikmat syurga, bahkan Allah guna untuk mendapatkan azab. Jadi kita tengok. Okey, ini contoh kan, kulit kita kan. So kalau yang tak pernah tengok kulit, cara dekat kita tunjuk lah. Ni contoh kan. So kulit. So dalam ayat surah Al-Imran ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh nabi-nabi. Tuan-tuan, orang Yahudi ni memang ada track record
memang ada sejarah membunuh Nabi. Jadi sebab tu Allah SWT sebut kat sini, membunuh Nabi-Nabi dengan jalan yang tidak benar serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang gembira mereka, yang menggembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi Allah SWT sebut, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri mereka kabar gembira dengan azab yang sakit. Jadi dia macam kenapa beri kabar gembira dengan azab kan? Macam pelik pula kan. Ini adalah kita sebut uslub ataupun seni dalam Al-Quran lah. Allah SWT nak sebut kepada orang-orang yang membunuh, orang-orang yang menyeru kepada manusia berlaku adil. Jadi kita tahu sekarang ni banyak orang yang dibunuh, yang berlaku di Gaza dan sebagainya kan. Dah berapa puluh ribu orang mati. Dan sekarang ni Lebanon pula diserang. Kemudian di Iran juga ada dia membunuh dan sebagainya. Jadi kita tahu Allah SWT sebut tentang siapa sekarang ni. Jadi golongan mereka, keturunan mereka ni memang ada sejarah bunuh orang-orang yang baik. Bukan sekadar orang-orang yang pengikut Nabi, bahkan Nabi-Nabi juga dibunuh oleh mereka ni. Betapa besarnya mereka punya keingkaran. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah, tafsiran kepada ghairil maghdubi alaihim, dan bukan orang yang kau murkai, merujuk kepada golongan itulah, golongan yang Yahudi yang ingkar, Yahudi yang salah, yang berdosa dan sebagainya. Okey, Al-Zamakhsyari menyatakan bahawa apabila kataan basyir digunakan untuk azab, ia mengandungi maksud istihza'u zaid, iaitu menganjing atau troll. Jadi dekat situ kan, fabashshirhu bi'adzabin alim, dan berikan kabar gembira dengan azab tu, maksudnya Allah nak macam menganjing atau troll lah. Macam kita nak kenakan dia. Okey. Lazimnya bagi orang yang melakukan sesuatu, jika tidak memulai dengan sebarang perlakuan, tidak ada konsep memberi kabar gembira. Jadi kabar gembira ni selalunya selepas sesuatu perkara berlaku. Jadi kalau kita buat satu perkara and then dapat keputusan, dan keputusan tu baik, dia jadi kabar gembira pada kita. Jadi kabar gembira ni tak boleh berlaku kalau tak ada apa-apa perbuatan ataupun action lah. Kalau duduk diam je, macam mana nak dapat kabar gembira kan? Dia mesti kita kena berusaha, kena ada effort sikit. Jadi ini seperti yang disebut dalam Quran juga tentang Nabi Ibrahim. Kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim didatangi malaikat, dan masa tu Nabi Ibrahim diberitahu tentang kabar gembira, iaitu dia ada keturunan selepas ni, dan keturunan dia tak putus-putus daripada Nabi Ishak sampailah kepada Nabi-Nabi seterusnya. Apa yang disebut dalam Quran dalam surah As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqi nabiyyam minas salihin. Surah Al-Azim. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim, demikian kami membalas orang-orang yang berusaha mengerja kebaikan. Kadzalika najzil muhsinin. Orang yang buat baik ni Allah akan berikan dia kebaikan dan kabar gembira. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh Nabi Ibrahim tu hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu, dan berilah berita yang gembira kepadanya, bi Ishaq, dengan kedatangan seorang anak, iaitu Nabi Ishaq, Nabi yang minas salihin, seorang Nabi daripada orang-orang yang soleh. Jadi kita boleh nampak macam mana disebabkan kesolehan Nabi Ibrahim tu, Allah berikan dia kabar gembira keturunan yang baik. Sebab tu memang ada kata-kata yang mana Allah kalau saya tak silap disandarkan kepada salafus soleh tentang bapa yang beriman, yang beramal soleh ni, Allah SWT akan berikan dia keturunan yang baik. Jadi kalau kita baik, kalau kita seorang bapa dan kita ni beramal soleh, Allah akan berikan kita keturunan yang baik. Itu antara dia punya faedah lah daripada ayat ni. InsyaAllah kalau ada rezeki saya bawakan kisah yang salafus soleh tu, yang mana bapa yang baik tu dia berkata pada anak-anak dia. Dia kata pada anak dia, antara yang saya ingat lah, dia kata macam ni, mudah-mudahan kalau aku beramal soleh ni, kamu akan mendapat, mudah-mudahan dengan aku beramal soleh ni kamu akan mendapat kebaikan, dengan maksud kamu akan jadi baik, mudah belajar dan sebagainya. Macam tu maksudnya. Dengan perbuatan seorang bapa yang baik itu, Allah beri
berkah kepada keturunannya. Okey. Perkataan basyir adalah fi'lul am, iaitu fi'lul amri, iaitu fi'l amr yang berbentuk mufrad. Az-Zamakhsyari kata ia boleh dimasukkan bahawa ia terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan boleh juga merujuk kepada setiap manusia. Justru boleh saja diterjemahkan begini: wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira, atau wahai setiap manusia, beri kabar gembira. Jadi ini adalah tentang bahasa Arab lah. Jadi kalau kita faham bahasa Arab punya konteks, basyir ni adalah fi'lul am dan dia adalah bentuk mufrad, jadi dia akan jadi terjemahan ni wahai Muhammad SAW beri kabar gembira, ataupun wahai setiap manusia beri kabar gembira. Jadi khusus lah sebab seorang kan. Dia bezalah basyiri dengan basyir. Dia ada dia punya itulah, mufrad ke, jamak ke, kan, musanna ke. Okey, kita tengok lagi potongan yang seterusnya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tu ada hilang huruf alif kat itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Okey. Terjemahan, kalau almarhum Syekh Abdul Basmih, sungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kita dah mula nak masuk dah tema kita tentang syurga tu. Okey, bahawasanya kata Profesor Hamka, bahawasanya untuk mereka adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kata Quraisy Shihab, bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Okey, perasaan kita bila kita mandi sungai kan, air lalu kat kaki dan sebagainya, perasaan tu perasaan yang kita tak boleh nak cerita kat orang lain, tapi kita rasa gembira, kita rasa tenang, kita rasa suka. Sebab memang itulah kita punya nature kita, fitrah kita. Fitrah kita memang kita cari alam. Sebab kita memang daripada syurga kan. Kita punya bapa dan ibu kita yang awal, yang asal, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Adam dan Hawa. Mereka ni daripada syurga. Jadi memang sifat kita ni sifat yang suka dengan syurga, iaitu taman-taman, pokok-pokok, air-air dan sebagainya. Kalau dalam ayat lepas disebutkan ciri-ciri neraka, waquduhan nas wal hijarah, iaitu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka dalam ayat ini disebutkan ciri-ciri syurga pula. Apa ciri-ciri syurga? Nanti kita akan tengok. Kita tengok dulu perkataan jannah. Okey, perkataan jannat dari perkataan jannah. Siapa yang ada anak jannah tu maksudnya syurga lah kan. Yang dari sudut bahasa adalah bermaksud sebarang unsur menghalang dan tertutup. Jadi jannah ataupun jinnah ataupun junnah, ni kata daripada kata akar jim nun yang ta ni, jan, kataan jan, kata akar dia jan, bermaksud sebarang unsur yang menghalang dan tertutup. Jadi kalau perisai yang menutup dan menghalang dari diserangi senjata musuh disebut sebagai junnah. Sebab tu kita ada hadis as-siyamu junnah, puasa tu perisai. Perisai, as-siyamu junnah. Jadi junnah ni dari kata akar yang sama, jan tadi, yang maksud menghalang dan menutup. Kemudian kalau kita tahu Allah SWT bukan cipta manusia saja, tapi ada jin. Jin ni apa? Jin ni lah makhluk yang tertutup dan terhalang dari dilihat oleh mata manusia. Itu jin. Jadi dia menghalang dan tertutup dari mata manusia. Dan kemudian dalam syurga disebut sebagai jannah. Apa maksud jannah? Jannah adalah satu taman yang pokoknya banyak rimbun sehingga tanahnya tertutup dan redup dari sinaran matahari. Tapi ada juga maksud lain yang mana saya lebih suka maksud ni lah, iaitu syurga ni adalah tempat untuk orang bertakwa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak terlintas oleh hati. Maksudnya memang tak nampak langsung. Belum lagi diberikan kita untuk nampak syurga tu. Kan? Itu lebih tepat dengan maksud jannah tu. Okey. Dalam ayat syurga, dalam ayat syurga itu digunakan lafaz jamak jannat. Jannat jamaklah plural. Syekh Sya'rawi berkata sifat syurga itu banyak dan pelbagai jenis. Sebab itu ada nama-nama syurga. Jadi kita tahu dalam Quran ada banyak kali disebut nama syurga. Ada kata syurga Firdaus, syurga Adnan, syurga Naim, Dar al-Khuld, Darussalam, Jannatul Ma'wa. Jadi kita tahu banyak semua ni. Ada disebut sebagai Illiyun, iaitu ahli syurga yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau
kita nak berdoa kepada Allah tentang syurga, Nabi mengajar kita untuk kita mohon syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Al-Firdaus. Sebab tu dalam Quran pun ada disebutkan, ulaika yuwarisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Kan? Qad aflahal mu'minun. Orang telah telah berjaya ataupun berjayalah orang yang mukmin tu, orang yang beriman tu. Sebab apa? Allazina hum fi solatihim khashi'un. Dalam solat dia khusyuk. Kemudian dia tak lara, dia menunaikan zakat, dia menjaga kemaluan dia, dan sebab itu dalam surah Al-Mu'minun tu. Sampailah Allah SWT sebut bagi mereka ni syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi lah. Okey, dalam surah Al-Isra ayat 21, Allah SWT menyebut tentang tingkatan-tingkatan dalam syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sadaqallahul azim. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain dalam rezeki pemberian kami itu, dan sungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Sebab tu orang yang masuk syurga ni, sebabkan dia tak pernah rasa nikmat syurga tu, orang yang paling terakhir masuk dalam syurga ni, Allah SWT berikan dia peluang masuk dalam syurga, tapi dia tak jumpa tempat tinggal dia dalam syurga. Jadi Allah SWT sebut kat dia, apa kata kalau aku beri pada kamu ni dunia yang kamu pernah duduk ni 7 kali ganda besarnya, dan seluruh kerajaan-kerajaan yang pernah ada dalam dunia tu milik kamu. Dia rasa dah besar dah syurga tu dengan tu. Padahal dia tu orang paling rendah sekali tingkatannya dalam syurga. Bayangkan orang paling tinggi. Kan? Jadi nak katanya orang yang masuk dalam syurga ni nikmat dia tak terbayang, tak terjangkau di akal. Memang subhanallah, memang kita tak boleh bayang besarnya perbezaan. Sehingga kan kita dengan orang lain ni tak ada rasa jealous pun, sebab kita rasa kita lagi besar daripada dia, padahal dia lagi besar daripada kita. Sebab masing-masing besar dah. Okey. Bawahnya ada sungai. Jadi dalam ayat bawahnya ada mengalir sungai-sungai ini, ulama khilaf tentang maksudnya. Ada dua lah pandangan. Katanya bawah lantai syurga, bawah lantai syurga lah ada sungai tu. Ada kata celah-celah lantai istana dan pokok-pokok syurga itu terdapat sungai. Mereka menolak tafsiran yang pertama kerana sungai yang mengalir di bawah lantai syurga tidak memberi sebarang faedah pun. Ini antara pandangan lah, ijtihad kan. Yelah, macam mana kita nak tahu kan syurga tu macam mana kan. Ini cuma bayangan dan cuba bayangan dan cuba kita sebut khayalan yang cuba difikirkan kan bagaimana syurga tu. Okey, dalam ayat ke-15 surah Muhammad dijelaskan ada 4 jenis syurga dalam ada 4 jenis sungai dalam syurga. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Subhanallahul azim. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Okey, yang tu yang pertama lah. Ada air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci dan bersih. Okay. Alright. Tentang arak, ada satu riwayat disebut kalau orang tu minum arak di dunia ni, dia takkan merasa arak di akhirat nanti. Itu dia punya keadilan Tuhan lah. Kalau kamu nak rasa sungai arak tu di syurga nanti yang hebat rasanya, tak mabuk kan, tak apa semua ni, jangan minum arak di dunia ni. Okey. Itu adalah nikmat Allah yang paling besar lah. Okey. So, cuba bayangkan sungai tu semua putih kan, mengalir kan, tak ada bau, tak bertukar bau, tak bertukar rasa, macam tu je. Setiap hari boleh minum sungai susu kan. Apa kita rasa setiap hari? Kat sini, kat dunia kan kita selalu beli susu. Jadi bila kat syurga kita susu tak pernah habis.
Ini kalau madu, memang madu memang sedap lah kan. Kita nak rasa madu pun kita fikir kesihatan dan sebagainya. Tapi di syurga kita tak ada mati dah. Kita boleh rasa apa saja. Jadi sebab tu di dalam syurga ni, walaupun disebut madu, disebut susu, disebut arak, yang sama dengan dunia ni nama je. Apa yang tuan-tuan puan-puan baca dalam Quran, yang Allah SWT sebut sungai, mengalirnya buah-buah ke apa semua tu, yang sama dengan dunia ni nama sahaja. Bila pergi syurga tak sama dah. Ya, nama je sama, rasa dah lain, bentuk dah lain, bau dah lain, semua dah lain. Ini kita rasa kehebatan syurga tu. Dalam neraka pun sama juga. Walaupun dalam neraka ada disebut ada gunung, ada sungai, ada haiwan-haiwan yang ganas ni, yang sama nama je. Bentuk dia lain, hukuman dia lain, tahap hukuman dia pun berbeza, rasa hukuman tu pun berbeza. Okey, kita tengok potongan yang seterusnya. Ada putus pula ayat dia. Okey. Kullama, ada kaf kat itu, hilang. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa. Kullama, kaf dia hilang. Saya pun tak tahu kenapa kaf tu boleh hilang, sebab rasanya masa saya buat dulu tak hilang lah, saya letak dah semua. Okey. Kata Syekh Abdul Wahab Basmih, tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu. Kata Hamka, tiap-tiap kali diberi kepada mereka satu pemberian dari semacam buah-buahan. Dan kata Quraisy Shihab, setiap mereka diberi rezeki berupa buah-buahan dari syurga-syurga itu. Okay, dalam ayat ini disebut min samaratin, yang kataan min di sini adalah lil tab'id, iaitu mereka diberi rezeki dalam syurga itu sebahagian. Min kat itu li tab'id, di sebahagian daripada buah-buahan. Apa maksud sebahagian tu nanti kita akan tengoklah. Okey, kataan ruziku terjemahan diberikan rezeki, sedangkan ia bermaksud diberi. Ruziku ni maksudnya pemberian, diberi. Tapi dia juga, kataan ruziku ni juga berkongsi maksud dengan rezeki. Okey. Ibnu Manzur, pengarang Lisanul Arabi, kamus, siapa yang ada kamus dalam bahasa Arab tu, Lisanul Arab, ni dia punya pengarang ni, Ibnu Manzur gitu. Beliau berkata rezeki adalah pemberian Allah yang dapat dimanfaatkan, sedangkan suatu pemberian Allah ada ketika dapat dimanfaatkan dan ada ketika tidak dapat dimanfaatkan. Kan betul kan? Kat dunia ni bila Allah SWT beri pada kita, ada yang boleh dimanfaatkan, ada yang tak boleh dimanfaatkan. Justru dalam konteks ayat, buah-buahan yang diberikan kepada ahli syurga, buah-buahan itu pasti dapat dimanfaatkan oleh ahli syurga. Tidak seperti buah-buahan yang di dunia ada yang tidak dapat dimanfaatkan, seperti rosak, buruk, busuk dan sebagainya, yang bahaya dan sebagainya lah. Jadi kat situ nak maksudnya min tu, sebahagian tu Allah bagi yang dekat kita ni buah-buah yang baik-baik sahaja. Bukan buah-buah yang buruk lah. Macam dalam dunia ni, kalau kita sebut semua buah, macam-macam buah. Kan? Contohnya buah ni. Tuan-tuan kalau nampak kat hutan buah macam ni, jangan ambil. Buah ni bahaya. Buah ni beracun. Nama dia Banberry ataupun berry, kita panggil Banberry lah nama dia kan. Saya pun tak tahu dalam bahasa Inggeris macam mana nama dia. Tapi nama dia Banberry. Dia adalah buah berry ni, buah yang kecil-kecil ni. Dia ada jenis-jenis lah. Kalau warna merah, Actia rubra. Kalau warna putih, Actia pachypoda. Itu maksud nama dia. Okey. Kalau makan buah ni, dia beracun dan dapat menyebabkan terhentinya jantung jika dimakan. Kita sebut sebagai cardiac arrest. Maksudnya kalau makan, jantung terhenti. Okey. Ini buah dia lah. Bahayalah buah ni. Hati-hatilah. Jangan. Sebab tu bukan semua buah boleh makan. Kadang-kadang kita nak makan buah, kita tengok haiwan kan. Haiwan makan tak buah ni? Kalau haiwan tu makan, buah ni boleh makan lah. Kalau haiwan tak buah, tak boleh lah makan. Okey, dalam ayat ini perkataan samarat diterjemahkan dengan buah-buahan. Namun dalam ayat lain, ahli syurga disediakan buah-buahan yang digunakan lafaz fakihah. Fakihah. Jadi ada dua perkataan lah, samarat dan fawakih ni. Apa maksud dia? Kita nak tengok. Dalam surah At-Tur ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Surah Al-Azim. Dan penduduk syurga itu
kami tambahi mereka dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai jenis yang mereka ingini. Jadi kita tahu dekat sini dalam syurga ada buah dan ada daging lah. Dah nampak lah apa benda kita nak makan kan ke syurga nanti kan. Okey. Apa beza fakihah, fawakih dengan samarat? Okey, perkataan samarat adalah buah-buahan dalam definisi ilmu botani. Walaupun dalam dunia kuliner anggap sebagai sayur-sayuran. Jadi dalam kulinari, dunia masakan ni, samarat ni adalah sayur-sayuran. Ekoran daripada itu buah tomato, buah zaitun, cili, timun, terung dan juga semua ni walaupun bentuk dia macam buah dan sebagainya tapi dianggap sebagai sayur-sayuran. Tapi fawakih atau fakihah dia adalah buah-buahan dalam dunia kuliner kekal anggapnya ia bukan sayur-sayuran. Ekoran dari itu tomato, buah zaitun, cili, timun tidak dianggap fawakih. Jadi senang nak kata kat sini samarat dengan fawakih ni ada beza sikit je. Samarat ni maksudnya semualah. Semua buah-buah ni ada kita ulang balik lah. Ekoran itu tomato, cili, timun ni walaupun dalam dunia ia adalah sayur-sayuran. Semua ni adalah buah-buahan lah. Samarat ni semualah. Fawakih ni hanya yang buah sahaja, bukan yang sayur-sayuran lah. Okey. Jadi samarat ni macam-macam lah. Apa yang memberi kepada hasil, samar kan. Apa yang memberi pada hasil, semua ni dianggap samarat. Jadi kalau pokok tu ada hasil, dia keluar cili, itu samarat juga. Okey, maknanya penggunaan samarat ni umum dan besar lah, cakupan dia besar. Fawakih ni macam khusus sikit. Okey, ayat lain, makanan lain dalam syurga. Okey, dalam ayat ke-21 surah Al-Waqiah ada menyebut bahawa ahli syurga makan daging burung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Subhanallahul azim. Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Jadi kita tahu dalam syurga ada burung-burung yang besar dagingnya, yang sedap-sedap ni, enak ni, dijadikan makanan dan menu kepada penduduk atau penghuni syurga. Kat dunia ni kita makan burung, kadang kita makan burung apa? Burung puyuh kan. Burung puyuh dan sebagainya lah. Burung unta kan. Okey, dalam ayat ke-17 surah Al-Insan dinyatakan bahawa ahli syurga diberi minum air yang bercampur dengan zanjabil, halia. Jadi kalau tuan-tuan minat makan ataupun minum air yang ada halia ni, tuan-tuan kena tahulah menu ni dah ada dalam syurga juga. Okey. Okey, cuma nama je sama, rasa dah lain lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabil, iaitu halia, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebut sifatnya sebagai salsabil. Ada dua lah, ada dua benda, ada dua info kat sini, zanjabila dan salsabila. Salsabila ni nama sungai lah dalam syurga. Okey. So kalau tuan-tuan belum pernah minum teh dengan halia, pergilah, bila pergi kedai-kedai tu cuba minta dan rasa. Rasalah, rasa sedap halia tu, ada rasa berangin ke apa kan. Rasa-rasalah. InsyaAllah nanti jadi penghuni syurga nanti kita akan teringat pengalaman kita minum air ni dekat dunia ni. Macam mana yang disebut dalam tadi tu. Inilah air atau makanan yang diberi oleh kami di dunia dulu kan. Okey. Dalam hadis ada disebutkan bahawa makanan ahli syurga adalah hati ikan nun. Apa ikan nun ni? Ikan paus lah. Ikan paus. Okey, ni panjang sikit dia punya riwayat dia. Tapi kita nak bagi tahu pada tuan-tuan ni adalah satu macam Nabi SAW memberitahu tentang apa yang akan diminum oleh apa yang akan dimakan oleh penghuni syurga nanti. Okey, dalam riwayat hadis itulah. Okey. Okey, riwayat dia ini dalam Sahih Muslim 2792. Abu Al-Qasim, semoga Tuhan Maha Penyayang meridai kamu, radhiyallahu anhu, dan ini yang Nabi doakanlah, bolehkah aku memberitahumu tentang jamuan yang disediakan untuk ahli-ahli syurga pada hari kiamat. Okey.
baginda bersabda, beritahu sudah tentu baginda bersabda, bumi akan menjadi satu roti yang besar. Okey, siapa yang baru tengok hadis ni, ni dalam Sahih Muslim Bumi akan menjadi satu roti yang besar. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke arah kami dan tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Baginda kemudian bersabda lagi, bolehkah aku beritahumu tentang perasa yang akan mereka gunakan? Baginda bersabda, beritahu sudah tentu. Baginda bersabda, perasa mereka adalah balam dan ikan. Maknanya kita akan makan daripada roti dan perasa tu, ada ikan, ada rasa ikan dan rasa balam. Ikan tu dah tahu dah maksud dia, tapi sahabat-sahabat ni ditanya apa maksud balam tu. Jadi baginda bersabda, lembu dan ikan. Dari mana hati yang besar itu akan cukup untuk dimakan oleh 70,000 orang. Jadi ada satu sejenis makanan yang mungkin kita tak familiar, ataupun mungkin kita pun tak perasan dia ni dijadikan menu nanti, iaitu lembu dan ikan ni ada satu part dalam badan mereka ni, dalam badan haiwan-haiwan ni, yang mana dia akan dijadikan menu dan besar dan rasa dan sebagainya cukup untuk 70,000 orang. Itu dia punya inilah, dia punya dia punya gambaran dia di syurga nanti. Betapa banyaknya menu nak makan kan. Ini baru ikan, lepas tu nanti ada lembu dan sebagainya. Dan ada riwayat lembu yang sekarang ni dia sedang makan untuk gemukkan badan dia. Dia sedang makan sedang makan rumput-rumput lah. Dibiar bebas makan rumput-rumput untuk menjadi menu pada penghuni syurga nanti bila penghuni syurga masuk ke dalam syurga nanti. Okey, dalam hadis lain ada menyebut bahawa ahli syurga makan daging ikan paus. Jadi kita sebut ikan nun tadi, ikan paus lah. Okey. Ini tentang Nabi dengan orang Yahudi. Seorang Yahudi ni dia seorang rabai, seorang orang yang cerdik pandai dalam kalangan orang Yahudi. Jadi bila Nabi SAW berada di satu tempat ni, rabai ni datang. Jadi dia beri salam sejahtera ke atasmu wahai Muhammad. Jadi kebiasaan para sahabat, kalau orang panggil nama Nabi ni dengan wahai Muhammad, dia ni adalah orang munafik. Sebab Nabi ada gelaran iaitu Rasulullah. Dan Allah SWT pun sebut dalam surah surah Al-Hujurat, yang mana kita ni tak boleh panggil Nabi ni macam kita panggil kawan-kawan kita. Dia ada beza sikit, kan? Nabi ni ada dia punya tahap dia. Jadi ada rasa hormat, ada rasa beradab dan sebagainya. Jadi kita tak boleh panggil Nabi Muhammad dengan wahai Muhammad. Kita kena panggil dengan Rasulullah SAW. Itu tanda orang beriman lah. Okey. Kemudian bila Rabbai Yahudi ni dia panggil dengan nama Nabi Muhammad, dia panggil Muhammad je, maka sahabat yang ada di situ dia tolak lah Rabbai ni sampai dia jatuh. Jadi Rabbai ni tanya dia, kenapa tolak aku? Jadi sahabat tu berkata, kenapa engkau tak panggil wahai Rasulullah? Kenapa tak panggil dengan panggilan wahai Rasulullah? Jadi dia orang Yahudi ni kata, kami memanggilnya dengan nama yang diberikan oleh keluarganya. Kalau keluarganya bagi nama Muhammad, kami panggil Muhammad lah. Okay. Jadi Rasulullah SAW, kita tahu Rasulullah ni bukan kaki gaduh, bukan kaki nak marah orang. Jadi Rasulullah ni terus dia cakap, namaku Muhammad, nama yang diberikan oleh keluargaku. Jadi macam Nabi kata, tak ada masalah lah, panggilan nama Muhammad kan. Sebab memang nama aku itu yang diberikan oleh keluargaku. Jadi Yahudi tu berkata, aku datang untuk bertanya kepadamu tentang suatu. Okay, ini panjang dia punya hadis ni. Kita skip lah banyak nanti kita akan skip. Ada pasal syurga dan sebagainya. Antaranya disebut kat sini, siapakah di kalangan manusia yang akan menyeberangi jambatan untuk kali pertama, iaitu titian sirat nanti, siapa yang kali pertama akan menyeberanginya. Jadi baginda berkata, mereka adalah golongan fakir dalam kalangan orang muhajirin. Itu yang pertama akan melalui jambatan titian sirat tu. Okey, kita nak masuk yang tema kita ni, syurga ni. Jadi Yahudi ni berkata, dia tanya kepada Nabi SAW, apakah yang menjadi sarapan mereka, penghuni syurga ni, apabila mereka masuk ke dalam syurga? Jadi Rasulullah SAW menjawab, hati ikan sebagai lauk mereka. Hati ikan. Ikan ni ada hati, jadi hati tu dijadikan menu untuk orang-orang dalam syurga nanti. Yahudi itu bertanya lagi, apakah makanan mereka selepas itu?
Rasulullah SAW berkata, seekor lembu yang diberikan makan di pelbagai tempat di syurga akan disembelih untuk mereka. Jadi dalam syurga ni, lembu-lembu ni dibiarkan bebas, dia makan je mana-mana, dia boleh kaut, dia boleh boleh ragut rumput-rumput yang mana yang dia suka. Jadi lembu ni bila dah sampai masa penghuni syurga nampak nak makan lembu ni, tunjuk je, dia akan jadi makanan tu orang syurga lah. Jadi itu disebut itu seekor lembu yang diberi makan di pelbagai tempat di syurga akan disembelih untuk mereka. Waktu orang Yahudi tu tanya, tadi dah tanya makan kan, dia tanya apa minuman pula. Apa minuman mereka ni? Rasulullah SAW kata, mereka akan diberi minum dari mata air yang bernama Salsabil. Jadi ada dalam syurga tu yang kita sebut tadi, nama sungai Salsabil tu. Ini ialah minuman untuk orang-orang dalam syurga. Jadi orang Yahudi ni dikatalah, aku datang untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun di bumi ini kecuali seorang Rasul atau satu atau dua orang selainnya. Maksudnya dia nak uji Nabi lah. Dia dah tahu dah sebenarnya jawapan soalan-soalan tu kan. Ataupun mungkin dia tak tahu tapi dia rasa ini jawapan yang meyakinkan sebab mustahil Nabi akan menipu lah kan. Sebab dia mesti ada maklumat daripada kitab dia, kitab Taurat. Okey, ini panjang lah, tuan-tuan boleh baca, tak berkaitan dengan kita lah. Okey, kita masuk potongan yang seterusnya. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Okey. Apa maksudnya? Mereka berkata inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Kan macam saya sebut tadilah. Dalam dunia ni kita ada macam-macam menu yang halal dan bersih. Cuba kita rasa, cuba kita makan, ambil peluang, spend sikit duit kita, rasa dan sebagainya, supaya nanti kalau kita dapat rasa dalam syurga ni, kita akan sebut perkataan ni. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini yang telah diberikan kepada kami dahulu. Kan? Mereka berkata, terjemahan Hamka, inilah yang telah dijanjikan kepada kami dari dulu. Syihab, dia mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jadi basically, orang dalam syurga ni, dia pernah rasa, cuma beza sikit je. Macam ni lah. Kan? Lebih kurang macam ni lah rasanya kan. Yang dijanjikan, yang akan diberi kepada kami. Inilah dia. Nama je sama, tapi fizikal, rasa, bau, apa semua lain. Okey, ada dua tafsiran tentang apa yang kita baca tadi tu. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Jadi yang pertamanya, ahli syurga dapati makanan syurga sama dengan makanan dunia. Ini yang pertama lah. Okey, yang kedua, ahli syurga, apabila ahli syurga nampak buah-buahan syurga, maka ahli syurga teruja bahawa seperti ini janji-janji yang diberikan kepada mereka semasa di dunia dahulu. Kan, mereka maknanya orang syurga ni, sebabkan dia orang beriman, dia pernah baca kalam Allah SWT pernah sebut tentang buah-buahan dan sebagainya. Jadi dia rasa teruja sebab apa yang disebut kat dunia dulu tak pernah nampak, sekarang dia nampak janji tu telah ditunaikan oleh Allah SWT ketika dia masuk dalam syurga. Okey, tafsiran ada firman Allah, apa sokongan dia? Sokongan dia daripada ayat ni, surah Zumar ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan kita akan sebutlah kataan ni. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ard wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul azim. Serta mereka berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Haitsu nasya', kami boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana saja kami sukai. Maka pemberian yang demikianlah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Fa ni'ma ajrul 'amilin, sebaik-baik balasan. Jadi harap-harap kita dapatlah menyebut kata-kata ni, menandakan kita pun ahli syurga. Amin ya Rabb. Okey, kita tengok tafsiran seterusnya. Wa utubihi mutasyabiha. Okey, ayat yang seterusnya, potongan yang seterusnya, wa utubihi mutasyabiha. Okey, terjemahan dia, dan mereka diberikan rezeki itu sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya. Dan kata Hamka, diberikan kepada mereka akan dia serupa. Mereka kata Quraisy Shihab, mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Kalau tengok Syekh Abdul Wahab Basmih, dia ada tambahan kat situ dalam kurungan tetapi berlainan hakikatnya. Nampak macam sama fizikal dia, tapi sebenarnya lain, rasa, bau dan sebagainya. Jadi kataan wa utu ataupun utu daripada kataan ati ataupun ata,
yang kedua-duanya kalimah ini diterjemahkan dengan datang. Sama makna bagi perkataan ja'a. Namun apa perbezaan tersirat antara dua perkataan ini? Kerana terdapat ayat Quran yang menggunakan dua perkataan ini dalam satu ayat. Dalam Quran ada dua perkataan yang guna kataan ata dan ja'a ni. Jadi kita nak tengok apa beza dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Maryam ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Laqad ji'ti syai'an fariya. Sadaqallahul azim. Kemudian dia datang kepada kaumnya, datang dengan mendokong anak mereka. Dengan mendokong anaknya, mereka pun, orang-orang Bani Israel pun menempelaknya dengan berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah mendatangkan sesuatu perkara yang besar salahnya. Sebab Maryam datang dengan baby, jadi orang ingat bayi ni anak luar nikah macam tu lah. Sebenarnya tak. Ini adalah Allah SWT punya rezeki kepada Maryam. Allah SWT dengan Allah SWT mengarahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh dalam rahim Maryam hingga melahirkan Isa, alaihissalam. Alright. Kata kita sambung. Menurut Dr. Fadil As-Samurai, bahawa perkataan ata adalah datang tanpa sebagai kesukaran. Adapun perkataan ja'a pula datang dengan kesukaran. Jadi itu beza dia. Jadi ata bermaksud datang juga, tapi tanpa sebarang kesukaran. Tapi kalau ja'a datang dengan kesukaran. Lepas tu kat sini kalau kita tengok ayat tadi, patah balik, fa'atat bihi qaumaha, jadi bawa kepada kaumnya, tak ada sukar lah nak bawa baby kan. Tapi melahirkan Nabi Isa tu ada kesukaran lah, kan, kena menanggung berat, kesakitan dan sebagainya, keluar darah dan sebagainya. Okey. Kurang dari itu, konteks ayat 27 surah Maryam dinyatakan bahawa Maryam bawa anak Nabi Isa yang baru dilahirkan kepada kaumnya, sedangkan bagi seorang ibu mendukung anak yang dia sayang bukan satu yang sukar. Itu maksudnya lah. Okey. Ini pun perkataan ja merujuk kepada datang dalam kesukaran. Penggunaan kata ja merujuk kepada datang dalam kesukaran juga disebut dalam ayat ke-89 surah Maryam. Ini ada satu, kalau kita tengok, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'tum syai'an idda. Maksudnya dan sesungguhnya kamu telah datang satu perkara yang besar salahnya. Kan? Ini dikatalah. Okey, nanti boleh bacalah dalam surah Maryam ni, menarik ya. Okey, justru ayat ni menggunakan lafaz ata, maka difahami dari konteks ayat bahawa buah-buahan dalam syurga yang dibawa kepada ahli syurga bukan sesuatu yang mengandungi sebarang kesusahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi ayat tu yang Allah SWT sebut wa utu bihi mutasyabiha. Utu ata ni Allah datangkan kepada orang-orang penghuni syurga ni tak ada kesukaran. Dia bukan ja'a. Ja'a dengan kesukaran. Okey, sama rupanya tapi berlainan hakikatnya. Jadi kat sini ada beberapa pandangan lah. Kita tengok satu-satu lah. So sama dari bila apa makanan dalam syurga tu sama dari sudut warna dan apa yang dapat dilihat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Al-Aliyah, Al-Dhahhak, As-Sudi, Al-Muqatil. Ini pandangan mufassirin ni lah. Ada sahabat dan sebagainya, ada tabi'in dan sebagainya. Okey, nombor 2, satu lagi pandangan disebut sama dari sudut keelokannya. Tidak ada sebarang kehodohan dan tidak elok walaupun sedikit. Ini adalah pendapat Al-Hasan dan Ibnu Juraij. Yang ketiga, pandangan yang lain dikata sama dengan bentuk. Kita tengok buah-buahan dalam syurga tu sama je dengan bentuk dan namanya. Pada sudut rasa dan manzarnya amat elok. Ini adalah pendapat Qatadah dan Ibnu Zaid. Manzarnya tu maksudnya rupa lah. Nampak sama je, lebih kurang macam tu lah. Okey, As-Sayuti dia berkata buah-buahan itu dari sudut rupanya sama tapi dari sudut rasanya berbeza. Ni kata As-Sayuti. Jadi At-Tabari mufassir seorang orang yang besar, Ibnu apa nama dia, Allahu a'lam, At-Tabari lah. At-Tabari menukilkan
riwayat Ibnu Jurayj ada berkata samarud dunya minhu ma yurzal wa minhu naqawatun wa samarul jannah naqawatun kullahu yusbihu ba'duhu ba'dan fi tayyib laisa minhu marzul. Buah-buahan di dunia ada sebilangan yang hina dan ada yang elok. Buah-buahan syurga semuanya elok. Iras antara satu dengan lain pada keelokannya, tidak ada yang hina. Itu beza buah di dunia dan di syurga lah. Okay. Ibn Jarir At-Tabari dia kata lagi, waqala ba'duhum tushabihuhu fil laun wa huwa mukhtalifun fit ta'am. Ada setengah mereka berkata iras warna tu sama, namun beza pada rasanya. Jadi mungkin di syurga nanti kita boleh cam lah buah tu, ni buah yang kita makan dulu ni, buah apple. Bila rasa, lain, tak sama. Itulah dia punya nak kata nikmat syurga tu kan. Okey, Quraisy Shihab menyatakan agar ahli syurga tidak ragu untuk makannya kerana sesuatu yang belum pernah dicuba boleh jadi menimbulkan tanda tanya dalam benak yang dapat mengakibatkan seseorang enggan mencucupinya atau memakannya. Walau bagaimana pun penjelasan Shihab ini tidak disandar sebarang dalil, hanya dia punya anggapan lah dari Shihab saja. Okey. Ini mungkin ada perbahasan yang lain sebab ada yang juga dibawa perbahasan adalah ilmu di dunia ni, kalau kita adakah kita akan mewarisi ilmu di dunia ni bawa ke syurga nanti? Adakah ilmu yang kita ada di syurga ni di dunia ni akan sama juga di syurga nanti ataupun akan bertambah dan sebagainya? Itu ada punya perbahasan lah. Kan? Jadi macam kita nampak buah apple, kita dalam syurga kita dah ada ilmu tu. Ini buah apple dulu ni. Jadi itu antara perbahasan-perbahasan yang melibatkan ilmu lah dengan syurga nanti. Okey. Kita nak masuk, hampir nak tamat lah. Ada sikit lagi, 2 lagi. Ni potongan walahum fiha azwajum mutahharah. Okey, berkenaan dengan isteri-isteri. Okey, dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan isteri-isteri yang sentiasa bersih suci. Dan menurut Hamka, dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci. Dan Al-Shihab, dan untuk mereka di dalamnya ada juga pasangan-pasangan yang suci. Jadi kita tahulah wanita ada cuti dia dan sebagainya. Tapi dalam syurga tak perlu lagi lah. Semua tu dah tiada lagi. Maksudnya sentiasa dalam keadaan bersih, suci, muda, cantik, sihat selama-lamanya. Okey, setelah disebutkan buah-buahan, kenapa disebut isteri? Jadi buah-buahan dan isteri adalah kesempurnaan, nikmat bagi kehidupan. Buah-buahan dari sudut makan, sedangkan isteri dari sudut hidup berpasangan. Jadi ni yang saya sebut tadi, makanan dan pasangan. Antara yang utamalah dalam kehidupan manusia ni, nak cari makan dan nak cari pasangan kan. Okey, buah-buahan adalah makanan yang boleh membiak dan isteri juga dapat membiakkan keturunan. Ini juga antara pandangan jugalah. Okey. Menurut Az-Zujjaj, isteri yang bersih itu tidak digunakan lafaz taharah, tetapi digunakan lafaz mutahharah. Mutahharah yang mengandungi maksud ditaksir. Menurut Al-Qutubi dan Rashid, ia mengandungi makna mubalaghah. Ini semua nahu lah. Justru itu tidak heran Hamka menafsirkan maksud isteri yang bersih itu adalah isteri tersebut tidak pernah datang haid. Ini pandangan Hamka. Suci itu maksudnya tidak datang haid, serta dia tidak mempunyai sebarang sifat yang menjemukan. Shihab menjelaskan isteri itu tidak ada sebarang kotoran jasmani dan jiwa seperti dengki, cemburu, kebohongan, keculasan, pengkhianatan dan sebagainya. Kupasan yang sama diberi oleh Az-Zamakhsyari, Ibn Jauzi, Qurtubi dan Ibn Katsir. Jadi nak kata kat sini, wanita ni dia mungkin kita sebut dia ada yang fizikal dia dan dia ada yang emosi dia. Jadi kalau dia masuk dalam syurga nanti, semua ni keburukan dan sebagainya yang ada emosi ke apa semua ni, cemburu lah apa semua ni tak ada dah. Semua tu dah tak ada. Okey, dan ni pun ada dalam Quran pun ada sebut tentang hilangnya rasa penat, letih dan sebagainya dalam syurga. Okey. Dan potongan yang terakhir, wahum fiha khalidun. Syekh Abdul Basmi menyebutkan terjemahan dia, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka ketamka dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan Quraisy Shihab membawa terjemahan dan mereka kekal di dalamnya. Kan? Dan tadi kita ada nampak tadi salah satu nama syurga adalah Darul Al-Khuld. Kan? Dan kalau kita pernah dengar kisah Nabi Adam dan Hawa yang dibisik oleh syaitan untuk makan satu buah namanya buah khuldi. Khuldi ni khalidi
daripada kata akar yang sama lah, kha, lam, dal. Buah khuldi ni nama yang diberi oleh syaitan lah, buah khuldi. Kita janganlah ikut. Kita sebut buah khuldi ni sebab nak kaitkan dengan cerita tu lah. Sebab syaitan ni bila dia kata pada Adam dan Hawa, dia kata kamu kalau makan buah ni, kamu hidup dalam syurga ni selama-lamanya. Sebab tu dinamakan pokok ni pokok keabadian. Buah ni buah keabadian, buah khuldi. Okey. Tapi sebenarnya tak betul lah. Syaitan tipu sahaja. Okey. Okey, maksud khulud yang diterjemahkan sebagai kekal bermaksud sentiasa ada yang tidak akan terputus langsung. Dan beberapa ayat ada digunakan perkataan khalidina fiha abada, yang ada tambahan abadan. Khalidina fiha abada maksudnya selama-lamanya. Berkenaan dengan khalidina fiha abada ni, Ibn Taymiyah ada sikit berbeza lah tentang adakah neraka tu kekal atau tidak. Ini pun satu perbahasan juga. Kita tak nak masuk berat. Tapi kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh baca lah. Sebab Ibn Taymiyah ada pandangan yang sikit berbeza tentang adakah neraka tu kekal selama-lamanya ataupun tidak. Okay. Berdasarkan bahasa Arab jugalah, perbahasannya bahasa Arab. Pemahaman terhadap ayat dan konteks nahu dan sebagainya. Okey, menurut Ar-Razi, kataan al-khuld bermakna as-sabatu tawilu sawa'un dama aw lam yadum. Kesubutan iaitu kekal ataupun yang panjang, sama ada bersifat kekal atau tidak kekal. Subut ni, sabit ni maksudnya tetap ataupun dalam keadaan yang sama, tak berubah-ubah lah, kekal je lah. Okey, dengan sebab itu dalam bahasa Arab ada ungkapan habasa fulanan habsan mukhalladan. Seseorang yang telah penjarakan seorang yang lain dengan penjara yang lama kekal. Ini antara dia punya kataan lah. Kerana itu Ibn Katsir menyatakan bahawa kaitan syurga dengan kekal adalah tamamus sa'adah, iaitu bahagia yang sempurna. Jadi kita kekal dalam syurga adalah sebagai macam penambahan kepada sa'adah tu. Sebab dalam syurga dah macam-macam dah, makan ni, makan tu, makan ni. Tapi untuk menyempurnakan kesempurnaan tu, kebahagiaan tu, kekallah kamu dalam syurga ni selama-lamanya. Ini antara dia punya Ibn Katsir punya pandangan lah. Hamka pula kata kekal dalam syurga yang mereka tidak ada kematian. Rashid Redha pula menyatakan la yakhrujuna minha wala hiya tafna bihim fayazulu bizawaliha. Mereka, yang ini penghuni syurga, tidak keluar dari syurga dan syurga tidak binasa dengan mereka. Mereka akan terluput dengan terluputnya syurga itu. Maksudnya kalau Allah SWT nak dengan kuasa Allah, kalau syurga ni dah tak ada, maksudnya barulah orang tu, penghuni syurga pun tak ada lah. Selagi syurga tu ada lah. Itu maksud dia lah, Syekh Redha ni. Ini yang saya sebut tu lah, perbezaan tentang masuk khalidina fiha abada tu. Tapi kita tak nak masuk lah. Kita percaya syurga yang mana Allah SWT sebut selama-lamanya, itu janji kepada kita lah. Okey, pengajaran. Dan kita tahulah dalam pengajaran ni yang saya sebut tadi, kepentingan untuk iman, amal soleh, dan dalam ni disebut tentang maskan, tempat tinggal, mat'am, makanan, and then teman hidup, kena cuba relate lah, kan. Dan Allah menyebut tentang syurga sebagai ultimate tempat pembalasan paling tinggi tentang kebaikan. Dan kemudian dalam syurga juga ada disebut tentang keadaan penghuni syurga yang mana di makan dan minum mereka ni tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, tidak ada selsema. Jadi sahabat-sahabat bila dengar, sahabat-sahabat tanya Nabi, bagaimana dengan dia punya digestion dia, kan? Bila dah makan tak buang, kan? Jadi Nabi SAW sebut digestion dia, kita tak perlu pergi tandas lah. Jadi digestion makanan tu yang kita makan banyak-banyak tadi, dia akan jadi sendawa atau berpeluh seperti peluh minyak kasturi. Itu cara bagaimana makanan yang kita makan banyak-banyak dalam syurga tu akan dikeluarkan daripada badan kita sebagai sendawa dan peluh. Tak ada lagi pergi tandas. Jadi senang kata, dalam syurga nanti fungsi badan kita pun dah berubah dah. Tak sama macam sekarang. Sebab tu kita tak tua, kita tak mati, tak berubah warna, tak ada uban, tak ada rasa ni, dan semua dah berubah lah kita punya konsep dalam badan kita dan sebagainya. Okey. Dan kita sebut tentang kepercayaan pada syurga dan neraka, kepercayaan kepada alam
selepas ni lah ada orang dia menolak alam syurga dan neraka ni dan sebagainya, dia tak percaya kepada kebangkitan yang kedua dan sebagainya. Dan kita percaya tentang kita akan bangkit untuk kali kedua, yang kita akan diuji, kita akan hukumi dan sebagainya. Sama ada kita akan berjaya atau tidak, dan insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk golongannya mendapat syafaat Nabi dan dapat masuk ke dalam syurga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada soalan? Sebab tadi kita mula pun lewat 9.30. Jadi sepatutnya habis pukul 11 lah. Cuma saya nak minta izin lah tuan-tuan, kalau tak ada soalan, tak ada apa semua ni, kita habis awal lah. Saya nak minta halal dan sebagainya. Sebab tak mengajar cukup minit dan sebagainya lah. Cuma nak tanya ada soalan ke tidak. Kalau ada soalan boleh tanyakan, ataupun kalau malu boleh komen je. Nanti saya akan jawab lah. Faham Tuan-tuan faham hari ni punya kelas? Ke rasa berat ke? Faham, sangat faham. Okey, so kalau tuan-tuan perempuan yang mungkin baru dalam kelas kita ni, mungkin tak biasa dengan cara saya bila kita rujuk Quran, kita akan rujuk tafsir lah, kan? Sebab ada ancaman neraka tentang orang yang menafsir Quran menggunakan yang tak ada ilmu lah, yang menafsir Quran dengan menggunakan akal, ataupun menggunakan akal ni maksud menurut hawa nafsu dia. Jadi walaupun dia punya tafsiran tu betul, mungkin dia bukan orang yang terlatih dalam bidang tafsir, dia tafsir tu betul padahal dia tak ada ilmu, itu pun dikira salah juga. Okey. Jadi kena hati-hatilah. Jadi sebab tu saya bawa tadi nama-nama yang mungkin tuan-tuan puan-puan boleh jadi rujukan lah. As-Sudi, Al-Muqatil, Ad-Dhahhak, Ibnu Kasir, Ibnu Abbas, ini. Dan tuan-tuan kalau pergi dengan ceramah pun kat luar sana, pastikan jumpa ustaz-ustaz yang suka sebut nama-nama ni, sebab nama-nama ni adalah kita punya chain atau kita punya rantaian ilmu. Kita nak, kalau boleh nanti kita masuk dalam syurga nanti, kita nak duduk dalam halaqah, nak dengar Imam Nawawi, kita nak dengar Imam Syafi'i. Sebab dalam syurga nanti akan ada banyak halaqah-halaqah. Kita akan jumpa halaqah duduk dengan Nabi, ada tanya Nabi macam mana hidup Nabi. Kita akan jumpa halaqah dengan Abu Bakar. Halaqah-halaqah ni kita nak kenal nama-nama ni. Sebab tu bila kita belajar ni, kita nak dengar nama Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Romli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Zahabi, Imam Ibn Qayyim. Kita nak dengar semua nama-nama ni sebagai rantaian ilmu kita. Okey. Tak ada soalan? Alright, insyaAllah kalau tak ada soalan, saya nak minta izin lah kita tamatkan. Dan terima kasih kepada semua. Saya minta maaf mula lewat, dan saya minta maaf kalau berat. InsyaAllah saya cuba buat kita punya kelas ni interesting, menarik, ada video dan sebagainya lah. Cuma hari ni syurga ni tak adalah video kan, sebab tadi kita sebut pun mata pun tak pernah nampak, telinga pun tak pernah dengar, hati pun tak pernah terlintas. Memang tak boleh nak bawa video apa-apa lah. Cuma ada video-video kataan dan sebagainya. InsyaAllah itu sajalah dari saya. Ma'asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma sulli Islam wal muslimin wal mujahidin wal murabitin fi Palestin. Wassallallahu